Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita malam dimulakan dengan laporan berikut. Kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak mengukuhkan kepercayaan Datuk Amar Douglas Uga Embas untuk memberi jaminan bahawa kerajaan baharu akan memenuhi komitmen Sarawak First. Untuk itu, beliau menyeru seluruh rakyat di negeri ini agar bersama-sama berganding bahu menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam memulihkan kedudukan, kebanggaan serta hak Sarawak sebagai negeri terbesar di Malaysia. Menerusi ucapan sempena Krismas dan Tahun Baru pada Jumaat, beliau turut berterima kasih atas sokongan kuat rakyat Sarawak terhadap inisiatif kerajaan GPS selama ini dalam usaha menghapuskan wabak COVID-19 sehingga menampakkan penurunan setakat ini. Katanya meskipun Sarawak masih dalam keadaan terkawal, namun rakyat masih perlu berwaspada memandangkan kini wujud varian baharu Omicron. Ucapan tahniah juga beliau titipkan atas kerjasama semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk penerimaan vaksinasi. Beliau juga mengharapkan tahun baru yang bakal tiba nanti membuka permulaan baharu buat Sarawak dengan kehidupan yang lebih selamat, terlindung dan bebas dari segala wabak yang membahayakan. Selanjutnya mengenai majlis penyerahan kunci bina baru Masjid Kampung Na'i Lama yang diadakan pada Jumaat bertempat di Masjid Darul Islam Wal Muslimin. Simbolik disempurnakan dengan penyerahan replika kunci oleh wakil kontraktor Mosar Resources dari Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Samarahan kepada pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Na'i Lama serta disaksikan oleh Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang dan Pegawai Daerah Samarahan Anwar Daan. Masjid yang menelan belanja sebanyak 1.8 juta ringgit ini meliputi ruang solat utama yang boleh menampung 2,000 jemaah pada satu masa. Selain dari ruang solat utama, masjid ini juga mengandungi pusat sumber ilmu, bilik mandi jenazah dan bilik-bilik kelas. Di Lunduk pula, seramai 120 penduduk daripada 20 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar menerima bakul makanan di bawah inisiatif Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Lunduk. Penyerahan bantuan disempurnakan secara simbolik oleh calon gabungan Parti Sarawak GPS yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Opar Billy Sujang kepada ketua-ketua kaum dan ketua masyarakat yang mewakili penerima bertempat di Pejabat Daerah Lunduk pada Jumaat. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan asas sekaligus meringankan beban penduduk. Hadir sama Pegawai Daerah Lunduk Gustian Durrani, Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Daerah Lunduk Muhammad Zakaria Abdul Wahid, Penghulu Andrew Simun, Penghulu Longa Miset, Penghulu Jineb Jiheng dan Penghulu Kutong Enggang. Manakala di Serian, calon gabungan Parti Sarawak GPS yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja, John Ilus telah melakukan lawatan ke Pasar Serian pada Jumaat. Lawatan beliau bersama isterinya serta beberapa ketua masyarakat di situ bertujuan menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat setempat terutamanya pengundi kerana memberi kepercayaan kepada beliau untuk meneruskan kesinambungan pembangunan dan kemajuan di Bukit Semuja. Beliau turut mengingatkan penduduk agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 di mana sahaja berada, terutama ketika menyambut perayaan Krismas. Pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 baru-baru ini, John mengekalkan kerusi Dun Bukit Semuja setelah menewaskan 3 pencabar lain apabila meraih 6,113 undi dengan majoriti 4,705 undi. Perkembangan selanjutnya mengenai syarikat penerbangan Singapura iaitu Scoot Tiger Air Private Limited Scoot akan melancarkan penerbangan terus ke Miri pada 19 Januari 2022. Kementerian Pengangkutan Sarawak menerusi kenyataan medianya baru-baru ini memaklumkan Scoot akan memulakan penerbangan 2 kali seminggu iaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Katanya kerajaan mengalu-alukan cadangan syarikat berkenaan kerana Miri telah ditubuhkan sebagai pintu masuk utara ke Sarawak dan salah satu destinasi pelancongan paling popular di negeri ini. Buat masa ini, Scoot Tiger Air Private Limited mengendalikan penerbangan mereka dari Singapura ke Kuching 3 kali seminggu dan ia adalah tepat pada masanya untuk syarikat penerbangan itu beroperasi ke bandar lain di Sarawak.
Berikutnya, kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri PRN ke-12 yang lalu bertanda jelas keyakinan tinggi rakyat terhadap kepimpinan kerajaan negeri di bawah Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Malah mereka berharap Kabinet Negeri yang akan dibentuk kelak akan terus agresif dan proaktif dalam memperjuangkan pembangunan di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar, sejajar dengan slogan Keramat Sarawak diutamakan. Wartawan UKAS sempat menemu bual beberapa individu yang berkongsi harapan dan aspirasi mereka terhadap pembentukan kabinet baru kelak. Kami berharap barisan kabinet yang baru tu kelak untuk 5 tahun yang mendatang tu kelak setidaknya dapat lagi lebih agresif dan proaktif untuk membangunkan Sarawak. Sekisahlah di bandar ataupun luar bandar dan membuktikan setidaknya boleh Sarawak first. Pada pendapat kami sebagai orang awam, kami berharap bahawa kerajaan negeri dengan pimpinan Abang Jo untuk kabinet baru kelak yang akan mengekalkan statement Sarawak First, iaitu dalam apa-apa segala hal ehwal kerajaan negeri lah. Yang kedua, kami berharap segala dasar-dasar yang lebih holistik dalam semua sektor, sekira apa-apa sektor lah dalam negeri Sarawak lekat ya. Yang ketiga, kami berharap bahawa pelan pembangunan pasca COVID-19 yang lebih berteraskan rakyat, sebab kita tahu kesusahan orang awam, orang rakyat apabila pasca COVID. Jadi macam-macam perkara yang melanda setiap keluarga ataupun orang rakyat Sarawak di Sarawak lah. Siapa pun yang dilantik kelak lah si kisah siapa yang dipilih oleh Datuk Patinggi Tan Sri, harapnya dapat mengutamakan apa keperluan dan kepentingan rakyat lah. Ya jak harapan kami lah. Kami tu sebagai atlet lah, kami mintanya tu macam banyak beri bantuan lah terhadap pakai atletik yang macam si berapa gila dalam si terlibat gila dalam sukan yang minat. Jadi kami minta macam tidak beri bantuan kah ataupun beri sponsor kah untuk organize banyak tournament. Tidak banyak, at least adalah tournament. Lagi-lagi pandemik tak susah untuk dapat tournament nak. Jadi kami minta beri sponsor lah. Boleh dapat sponsor untuk buat tournament dari bagi dalam apa-apa sukan lah, bagi nyuruh sukannya sukannya naik balik dekat Sarawak tu. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS mengucapkan selamat Hari Krismas kepada yang menyambutnya. Semoga sambutan tahun ini menyimpan pelbagai kenangan buat simpanan. Sentiasa berwaspada, amalkan SOP di mana sahaja berada. Salam UKAS.